Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Nur Bahiyah binti Nazir. Okay, insyaAllah pada kali ini saya akan terangkan tentang buku teks KSSM Bahasa Arab bagi tingkatan 1. Okay, bersama saya buku teks Bahasa Arab tingkatan 1 versi KSSM. Okay, buku ini mengandungi 214 muka surat termasuk kulit. Okay, dalam buku ini mengandungi 8 unit pembelajaran. Okay. Di mana dalam 8 unit pembelajaran ini disusun setiap 8 unit, setiap unit-unit disusun atur mengikut unit bahasa dan setiap unit ini dimasukkan ke 4 maharat yang ditekankan oleh KSSM, iaitu maharatul istima' wal kalam wal qiraah wal kitabah. Okay. Seterusnya saya akan terangkan tentang at-tanbih dalam buku ini. Okay, yang pertama sekali, يمكن للمعلم أن يدمج بين المهارات اللغوية الأربع في أحوال معينة. Okay, cikgu kena campur penggunaan 4 maharat dalam keadaan tertentu. Okay, sebagai contoh, cikgu baca teks, pelajar dengar dan pelajar sebut dan seterusnya pelajar tulis apa yang didengar. Okay, di sini dalam situasi ini berlaku 3 maharat, iaitu maharatul istima' wa maharatul kalam dan akhir sekali maharatul kitabah. Yang kedua, ويفضل على المعلم أن يجيد استخدام صوته إضافة إلى المواد السمعية المعدة في QR code لمهارة الاستماع. Okay, dikehendaki cikgu untuk guna suara dia, guna suara cikgu sebagai tambahan kepada bahan audio yang disediakan di QR code untuk bagi kemahiran mendengar. Okay, maksudnya digalakkan kepada guru-guru untuk gunakan suara guru itu sendiri dengan nada-nada yang menarik. Yang ketiga, مثال بعض الكلمات المدروسة خاصة الكلمات الوصفية ليست لها صورة محددة ثابتة، لذا يأتي الكتاب بمثال من الصور يعبر عن الكلمات المدروسة. Okey, ada sebahagian perkataan tu kitab datangkan dengan gambar untuk menerangkan lagi perkataan tersebut supaya pelajar lebih faham. Sebagai contoh muka surat 27. Okey. Okey, di sini ada 3 misal iaitu wasi', tayyib wa kabir. Wasi', dan gambar ni menunjukkan padang. Okay. Boleh jadi pelajar akan tafsirkan maksud gambar ni adalah padang. Sedangkan gambar ini menunjukkan contoh kepada wasi'. Wasi' luas. Okay. Gambar ni nak kata padang ini luas. Okay. Jadi, apa yang guru-guru harus concern kat sini adalah contoh yang ada dalam buku ini bukan semata-mata contoh. Bukan semata-mata ini sahaja contohnya. Jadi cikgu mesti bagi tahu contoh-contoh lain. Bukan saja padang yang luas, halaman rumah luas, sekolah yang luas, contoh. Okay. Poin yang seterusnya, ينبغي للمعلم والطلاب أن يشيروا إلى الصفحة 197 hingga 199 لمزيد من التوضيح عن القواعد المدروسة. Okay. Guru dan pelajar dalam mempelajari buku ni, guru dan pelajar boleh rujuk dan perlu rujuk kepada muka surat 197 sehingga 198. Okay. Dan sebagai penambahan qawaid untuk pelajar. Poin yang kelima, يمكن تنزيل المواد لمهارة الاستماع من موقع الناشر. Guru ataupun pelajar juga boleh muat turun bahan-bahan untuk kemahiran mendengar dari link yang diberikan. Okay. Antara simbol-simbol yang digunakan dalam buku teks ini adalah maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, maharatul kitabah, rumzul istijabah as-sari'ah, maharatul tafkir al-ulya, wal akhir kharitatut tafkir. Okay. Dari luaran buku ni ada 8 warna yang mewakili 8 unit pembelajaran. Okay. Dan setiap 8 unit pembelajaran ini terdapat 4 unit bahasa, iaitu al-kalimat, at-tarakib, dan yang seterusnya al-jumal, dan yang terakhir sekali adalah al-jumal al-mutarabitah. Okay. Dalam bahagian al-kalimat, pelajar-pelajar akan mempelajari kalimah-kalimah yang tidak lebih daripada satu patah perkataan. Dan pada bahagian at-tarakib, pelajar akan mempelajari kalimah dua ungkapan dan tidak lebih daripada 3. Seterusnya, pada bahagian al-jumal, pelajar akan mempelajari mula mengenal ayat yang tidak lebih daripada 2 ayat. Okay. Dan pada bahagian al-jumal al-mutarabitah, di mana pelajar akan mempelajari jumlah yang berangkai. Okay, yang mana tidak lebih daripada sekurang-kurangnya 3 ayat. Okay. Okey, untuk simbol dan petunjuk. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, maharatul istima' menunjukkan kepada aktiviti maharatul istima'.
Dan yang seterusnya, simbol ini pula menunjukkan simbol Maharatul Kalam. Yang seterusnya, kalau ada simbol buku macam ni, maksudnya Maharatul Qiraah. Dan yang terakhir, maharat yang terakhir, kalau kita tengok ada kertas dengan pensel, memberi maksud bahawa kepada Maharatul Kitabah. Dan antara simbol lain, iaitu simbol QR code, simbol Maharatul Tafkir Al-Unyah dan Maharatul Kharitah At-Tafkir. Sebagai contoh untuk QR code. Simbol QR code boleh tengok pada Maharatul Istima'. Pada bahagian aktiviti Maharatul Istima', contoh muka surat 4. Pada tepi belah kiri ni kita tengok ada simbol QR code. Selain daripada guru download, guru muat turun bahan untuk Maharat Istima' dari web. Guru juga boleh guna apps QR code dalam telefon. Cara-caranya adalah kita buka QR code dan kita scan. Dan keluar. Dan bila keluar bahan Maharatul Istima' ini, guru boleh gunakan untuk aktiviti Maharatul Istima'. Dan kalau tak ada kemudahan ini, guru boleh gunakan suara sendiri. Dan simbol yang seterusnya, Maharatul Tafkir Al-Unyah. Contoh, boleh lihat pada muka surat 22. Dan maharat yang terakhir adalah I think, di mana latihan I think ini diberikan kepada pelajar bagi melatih para pelajar untuk berfikir. Sekian sahaja daripada saya. InsyaAllah akan diteruskan oleh pembentang-pembentang yang lain. Sekian, terima kasih. Sekarang kalian bersama dengan Rehan pula untuk bab Al-Fihris At-Tafsili lil Wahadas, iaitu Al-Fihris ni dia macam jadual ataupun list tentang pecahan-pecahan bab yang terdapat dekat dalam kandungan buku teks bahasa Arab tingkatan 1 KSSM ni. Okey, setelah so Rehan harap kalian dapat memberi fokus dengan khusyuknya lah ya untuk bahagian Rehan, sebab kerana part ini adalah part yang paling penting dalam memahami penggunaan buku teks bahasa Arab KSSM ni. So kalau kalian tak faham, nanti jadi sesat. Macam mana kita nak baca dalam kandungan buku teks ni? Berdasarkan paparan yang kalian boleh tengok dekat dalam ni, ada yang atas sekali ni Al-Wihdah, As-Safhah, Al-Ahdas, Al-Qawalib, sampailah yang hujung sekali iaitu At-Tarhibas wa Tahiyas. Ini adalah merupakan elemen-elemen penting lah ya, yang terdapat yang akan ada dalam setiap bab-bab yang terkandung kat dalam fihris ni. Sebelum tu, kita bermula pada Al-Wihdah ni, itu sekali ni Al-Wihdah ni. Al-Wihdah ni apa dia? Al-Wihdah ni adalah bab ya, maksudnya bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8. Kalau kalian baca daripada atas ke bawah, ada mengandungi berapa bab? Ada 8 bab. Bermula daripada iaitu Hayyanun Naziful Fas. Macam inilah yang kalau kita boleh perhati lagi, ini lebih terang lah. Yang pertama, bab pertama tu Hayyanun Naziful Fas sampailah bab 8, Al-Lazzat Tu'am. Itu mengandungi ada 8 bab dekat dalam fihris ni. Jadi yang penting sekali ni, bagaimana cara yang sebenar-benarnya untuk kita membaca kandungan fihris ni? Macam mana? Cerita. Bermula daripada mana? Atas ke bawah ke? Bawah ke atas ke? Kanan ke kiri? Kiri ke kanan? Tepi ke bawah ke tepi sana? Cara baca dia yang betul adalah daripada kanan ke kiri. Daripada kanan ni. Daripada kanan sampailah ke kiri. Bukannya daripada atas ke bawah. Semua tu cara baca dia daripada kanan ke kiri. Iaitu bermula first kali adalah contohnya bab yang pertama. Bab pertama, iaitu Hayyanun Naziful Fas. Sekarang ni Rehan just nak fokuskan untuk cara nak membaca dalam bab yang pertama lah. Dan dia akan sama jugalah untuk membaca bab-bab yang seterusnya. Jadi kita tak adalah nak fokus nak cerita semua bab-bab pula kan. Takut nanti dah boleh buat novel. So jadi kita just fokus pada bab yang pertama dahulu. Bab yang pertama iaitu Hayyanun Naziful Fas. Kita tengok ke kiri. Safhah 1 hingga 24. Bermaksud bab pertama ni adalah bermula daripada muka surat 1 sampailah muka surat 24. So Al-Ahdas ni maksudnya situasi yang untuk bab ni adalah Naziful Fas lah, iaitu situasi membersihkan kelas. Situasi membersihkan kelas. Al-Qawalib ni sebagaimana yang dah diterangkan dalam manhaj KSSM. Qawalib ni berfungsi dia adalah untuk membantu guru dalam membimbing anak murid untuk buat pola ayat. Tapi tak perlulah nak diterangkan lebih dalam lagi. Maksudnya kat sini dalam bab pertama ni, guru akan menerangkan tentang qawalib yang akan, maksudnya qawalib yang terdapat dekat dalam bab pertama ni adalah dia akan berbentuk pola ayat isim-isim, isim fi'il isim. Dan seterusnya lah, macam yang kat bawah tu tengoklah bab 5, 6 dia akan makin berkembang lah dia punya pola ayat tu.
Yang seterusnya adalah al-fi'il mudhari' al-musbit. Okey, so dekat bab pertama ni, okey, fi'il yang terdapat dalam bab pertama adalah fi'il mudhari' al-musbit. Iaitu fi'il mudhari' yang kekal, tak ada yang apa orang kata, yang maksudnya yang nyatalah, yang bukan manfi, yang bukan di fi'il mudhari' manfi apa semua tu. Okey. Lepas tu isim zahirah. Isim zahirah untuk bab pertama ni adalah hanya terdapat mufrad muzakkar dan mufrad muannas. Kalau kalian silap lah dekat muka buku teks lah, untuk yang daripada muka 124 tu, 1 hingga 24, kalian akan perasan isim-isim yang digunakan dekat dalam untuk bab pertama ni hanyalah mufrad muzakkar dan mufrad muannas. Contohnya itu al-muallimu, al-muallimatu, at-talibu, at-talibatu. Dia tak ada lah, dia tak ada musanna muzakkar, musanna muannas, kerana itu dah pada bab pertama ya. Kita mengajar anak-anak murid secara berperingkat. Okey, sebab jadi bab pertamanya kita hanya fokus kepada mufrad muzakkar, mufrad muannas lah. Jangan pula lah cikgu pula terlampau bersemangat, hamasah yang terlampau kuat, jadi nak ajar semua benda. Okey, maksudnya selepas tadi dah isim zahirah, mufrad muzakkar, itu maksud dekat dalam bab pertama itu kita perlu ajar dua isim zahirah itu je lah, mufrad muzakkar dan mufrad muannas. Okey, bab pertama dia tak ada dhamair munfasilah ya. Kalau kalian silap lah buku-buku ni, muka surat yang ini saya yang saya tengok lah, maksudnya muka surat yang dalam 1 hingga 24 tu takkan ada lah kandungan tentang dhamair munfasilah tu. Tapi kalau seterusnya kalian guru akan mengajar bab-bab yang seterusnya, bab 2, bab 3, so akan adalah kandungan dekat dalam muka surat tertentu itu adalah dhamair ana, anta, huwa, hiya. Okey, kita tak ada untuk yang ni kita akan baca sikit-sikit lah. Kita tak akan terlalu tamak untuk mengajar semua benda dalam satu masa. Okey, so kita belajarlah sabar-sabar, sikit-sikit, apa orang kata, sikit-sikit lama-lama jadi bukit, macam itu. Okey. So yang seterusnya ada istifham. Okey, ada istifham yang akan ada dekat dalam untuk bab pertama ni adalah man dengan ma, dan isim isyarah juga adalah ada 4 je, hazah, hazihi, zalika, tilka. Okey, kalau kalian boleh tengok contoh di muka surat inilah, yang muka surat 13. Okey, dekat sini kita boleh nampak ya, penggunaan tu dia dah merangkumi ada istifham dan juga isim isyarah. Man hazah. Okey, dia penggunaan kat sini kita boleh nampak guna perkataan man hazah, ma hazah. Okey, itu man dengan ma tu kita dah nampak lah, dia hanya menggunakan dua ada bentuk istifham je dekat dalam ni. Okey, yang untuk yang isim isyarah pula ada 4. Itu kau boleh tengok hazah, hazihi, zalika, tilka. Okey, kat sini dia dah mengandungi dua elemen pengajaran lah yang nak diajar dekat dalam bab pertama ini. Okey, faham. Okey, yang seterusnya harful jar. Harful jar kita tak ajar untuk yang bab pertama, zaraf pun tak ajar, sebab mungkinlah bab pertama ni kita nak berkenal-kenalan kan. So dia macam tak perlu terlampau banyak sangatlah nak mengajar tu. Kita ajar secara benda yang basic. Kita baru nak kenalkan pelajar tingkatan 1 ni tentang bahasa Arab. Okey, macam itulah. Okey, seterusnya at-tarhibas wa tahiyyas. Okey. Kat sini yang tarhibas tu kalian boleh tengok dekat muka surat 16. Okey, muka surat 16 ni okey, adalah tu kat sini okey. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, ahlan bika. Maksudnya kata-kata aduan. Okey, at-tarhibas wa tahiyyas maksudnya kata-kata aduan, ucapan. Maksudnya untuk bab pertama ni adalah ada 4 benda ni lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, ahlan bika. So kita baca tu je. Tak perlulah terlampau detail sangat nak mengajar benda-benda lain. Assalamualaikum, mai semoga, min aina anta. Tak payahlah lebih-lebih. Dia cakap macam tu je lah. Assalamualaikum. Maksudnya kita nak perkenalkan kata-kata ucapan dan aduan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, ahlan bika. Okey. Terusnya dia terangkan mengenai fi'il. Okey. Dia menggunakan buku ini menggunakan 2 warna yang berbeza. Okey, bila kita tengok muka surat sebelumnya, isim berwarna hijau, manakala fi'il berwarna biru. Okey, di sini pelajar dapat membezakan sama ada itu adalah fi'il ataupun isim. Okey, kemudian buku ini sangat mementingkan perkembangan ayat dari segi tarkib idhafi dan tarkib na'ti. Jadi buku ini sangat diperkayakan dengan sifat. Jadi dekat atas ni ada menunjukkan sifat-sifat. Okey, kenapa dia guna misal? Ada tulisan misal di atas tu sebab dia nak menunjukkan bahawa, okey, saya ambil contoh nazifun. Nazifun bukan hanya untuk baju saja. Okey, contoh rumah nazifun, baitun nazifun. Jadi dia gunakan misal tu untuk menunjukkan bukan hanya satu benda saja sesuai dengan sifat itu. Okey, kita beralih kepada muka surat seterusnya. Okey, kita beralih kepada maharatul istima'. Okey, antara cadangan kami, okey, seandainya guru tidak ada masa yang secukupnya untuk menggunakan audio di kelas, okey, lebih baik guru sahaja yang bercakap di hadapan. Kerana okey, apa yang kita sedia maklum bahawa kadang-kadang di kelas mungkin bila terbuka akan menyebabkan gangguan audio. Jadi murid kurang dengar. Okey, itu boleh menyebabkan murid kurang faham apa yang dipertuturkan oleh audio tersebut. Jadi bila guru menggunakan suara guru sendiri, guru boleh mengagak. Okey, bila situasi senyap, guru boleh mediumkan suara, dan apabila mungkin gangguan di luar kelas bising, jadi guru boleh kuatkan suara. Jadi di situ guru boleh mengikut situasi. Okey, seterusnya di muka surat 4 adalah maharatul kalam. Okey, di sini ini bukan berfokus pada maharatul kalam saja, cuma
kami nak nyatakan bahawa buku ini menggunakan sirah fi'il amar yang berbentuk suruhan. Tetapi apa yang kita tahu, ada setengah buku yang menggunakan sirah fi'il mudhari' saya. Jadi apabila menggunakan sirah fi'il mudhari' saya, ia membuatkan ia lebih dekat dengan kita. Macam itu. Okey, kemudian di sini saya mahu komen sedikit di bahagian gambar ini. Okey, apa yang kalian nampak dengan gambar ini? Okey, saya nak tanya, adakah anda semua boleh describe, boleh sifatkan guru tersebut dengan sifat yang banyak seandainya gambar tersebut dalam berbentuk begini? Terlalu statik dan kosong. Jadi pada pandangan kami, gambar tersebut menyukarkan murid untuk menyifatkan apa yang diminta. Itu adalah komen kami. Okey, kita beralih pula kepada muka surat seterusnya. Okey, di sini adalah maharatul qiraah. Ini kami cuma ingin highlightkan bahawa buku ini bagus kerana apa yang kita tengok, okey, mudzakkar. Okey, kita tengok kat sini mudzakkar, muannas. Okey, kat sini bagusnya dia gunakan, kita tengok kat sini ada ta marbutah tersebut berwarna merah, warna lain daripada perkataan yang sebenar. Jadi murid boleh tahu apa perbezaan mudzakkar dan muannas. Itulah kelebihan buku ini. Kemudian kita beralih kepada maharatul kitabah. Okey, ni adalah cadangan daripada kami. Disebabkan buku ini terlalu banyak ruang kosong, okey, lagi-lagi nak ni adalah maharatul kitabah. Sah-sah murid nak tulis dalam buku ini. Jadi seeloknya, sebolehnya guru mestilah photostat untuk kegunaan murid-murid. Hal ini demikian kerana buku teks adalah pinjaman dan tidak boleh diconteng sama sekali. Jadi untuk mengelakkan murid menconteng, jadi inisiatif guru adalah dengan photostat ataupun mengarahkan murid untuk mengenalin semula. Okey, tapi di buku saya tu ada conteng-conteng. Tak apa, ni beli. Okey, seterusnya berkaitan dengan tarakib. Tarakib ni, okey, ni adalah pujian sebab buku ini membezakan warna yang berlainan untuk menunjukkan, okey, bahagian atas itu adalah tarkib idhafi, yang bawah warna biru adalah tarkib na'ti. Okey, kat sini murid boleh tahu, okey, apa perbezaan antara dua tarkib ni. Okey, kalau tarkib idhafi, perkataan pertama tidak alif lam, kemudian perkataan kedua ada alif lam. Okey, kemudian jikalau tarkib na'ti, dua-dua perkataan ada alif lam ataupun kedua-dua perkataan tiada alif lam. Okey, jadi kat sini bolehlah murid membezakannya. Okey, kemudian kita beralih kepada maharatul kalam pada muka surat 10. Okey, ini kami punya komen. Sebabnya, okey, cuba kalian perhatikan ya di gambar di kotak yang berwarna merah jambu itu. Okey. Okey, sekarang cuba padankan. Okey, yang pertama rafu apa? Okey, itu tak dapat jawab lagi. Okey, kita pergi yang kedua. Al-khizanatu al-kabiratu, sebab satu je yang ada ta marbutah. Okey, kemudian kita pergi pula yang ketiga, suratul muallimi. Takkanlah ar-raful muallimi kan? Okey, jadinya kami punya komen adalah ar-raful jamil. Adakah ia sesuai untuk menyifatkan ra itu cantik? Okey, itu adalah kami punya komen terhadap sifat yang digunakan untuk objek tersebut. Okey, kemudian okey, saya padankan dulu ya. Okey, sekarang kita padankan al-khizanatul kabiratu, ar-rafu al-jamil, suratul muallim. Okey, kita fikirkanlah adakah jawapan ini betul ataupun tidak. Okey, kemudian kita beralih kepada muka surat seterusnya, maharatul qiraah di muka surat 11. Okey, sekarang saya rasa ini tiada masalah. Okey, di sini cuma tiada masalah. Bagus. Okey, kemudian muka surat terakhir pada bahagian saya yang saya ingin lontarkan komentar saya. Okey, sekarang kita beralih kepada maharatul kitabah. Maharatul kitabah ni, okey, macam biasa murid perlu tulis. Jadi untuk mengelakkan murid tulis di dalam buku, guru sepatutnya ada inisiatif lain untuk, okey, sama ada photostat ataupun mengarahkan murid menalin semula. Okey, guru juga, okey, kat sini kita tengok ada tarakib, ada latihan tarakib. Bila berkaitan dengan
latihan tarakib. Okey, apa yang kita sedia maklum bahawa buku ini sangat mementingkan dua tarakib ni. Kerana bila kita tengok dekat bahagian muka surat terakhir buku ini ada menyenaraikan kawalib-kawalib. Okey, dan semua itu berkaitan dengan dua tarakib ini, iaitu tarkib na'ti dan tarkib idhafi. Jadi sepatutnya guru dari awal pembelajaran lagi, guru sepatutnya menerangkan apa itu tarkib na'ti dan apa itu tarkib idhafi, supaya mereka faham bagaimana untuk mengembangkan jumlah. Okey, itu saja bahagian saya. Kita beralih kepada Kak Fatihah. Okey, terima kasih. Faham? Okey, seterusnya kita masuk dekat Al-Jumal. Okey, di bahagian ni seperti yang kalian lihat, dia ada bagi gambar dan juga dua kotak. Okey, pada komen saya nota baguslah, bahagian ni baguslah, dia bagi nota sebegini, bagi gambar dan juga dua kotak warna yang berlainan. Okey, untuk membezakan, okey, dua kotak warna berlainan untuk membezakan, satu ni soalan dan juga satu ni jawapan. Okay, kat sini baguslah, saya boleh komen. Okey, seperti yang korang nak jelas baiklah, seterusnya, muka surat seterusnya. Okey, dekat sini bagus juga, dia bagi gambar dan juga dia bagi ayat. Okey, ayat kat sini bagi saya satu kotak warna yang sama. Okey, itu bagus. Tapi lagi baguslah kalau saya rasa, pendapat saya kalau dia boleh highlight, warnakan perkataan at-talibu dengan ya khusu untuk bezakan muzakkar dengan dan juga muannas. Okay, kat sini bezakan, warnakan perkataan at-talibu dengan ya khusu, dia kat sini warnakan at-talibatu dengan tatnusu. Okay, nak bezakan muzakkar dengan muannas. Okay, itu je komen saya untuk kat sini. Muka surat seterusnya, okay, sekarang masuk latihan. Latihan first, maharatul istima'. Okay, dekat maharatul istima' ni, okay, perkara pertama yang saya nak bagi tahu, seperti yang korang lihat kat sini ada QR code. Okay, bagi saya guru boleh juga kalau nak perdengarkan kepada pelajar QR code ni, tapi seeloknya guru tu guna suara dia sendirilah. Okay, itu je lah. Guna suara yang sendiri supaya lagi jelas, bunyi yang lagi jelas dan juga sebutan yang betul. Itu yang penting. Okay, kat sini juga bagi saya maharatul istima' ni, okay, kalau kita nak buat latihan ni untuk pelajar nanti, kita fokus lah satu question untuk diorang. Sebab, sebabnya kalau korang tengok latihan bar ni, dia bagi kotak jawapan bulat-bulat ni. Okey, bagi saya, sebab kalau kita tak fokus nanti budak pelajar akan conteng atau tulis jawapan kat buku ni. Jadi tak elok lah macam tu. Sebagusnya kita fokus lah supaya diorang tak conteng buku teks. Okey, itu je. Baiklah, seterusnya maharatul kalam. Okey, kat maharatul kalam ni, okey, kita tengok dekat soalan pertama dia. Ajib an al-istilah al-atiyah. Okey, kat sini saya boleh komen baguslah sebab sesuai lah untuk maharatul kalam ni. Latihan ni sesuai untuk maharatul kalam. Dia bagi jawapan, so pelajar boleh tengok dekat notes kat belakang dah ada. Cuma just nak latih diorang bercakap maharatul kalam. Okey, okey, yang saya nak komen ni dekat sini. Jin, kalau korang tengok latihan ni, okey, arahan soalan ni bagi saya dah bagus, dah menunjukkan dah sesuai untuk maharatul kalam. Tetapi dia punya bentuk soalan dia yang ni, sebab dia bagi satu gambar. Bagi saya gambar ni macam tak berapa sesuai, sebab dia just bagi satu gambar seorang tu, so macam payahlah nak describe orang tu. Okey, so, dia gambar tak banyak nak describe macam tu. Okey, lepas tu dia bagi kotak jawapan kat sini yang bagi saya bentuk soalan macam ni lebih sesuai berada di maharah al-kitabah, sebab dia bagi kotak jawapan. Okey, nanti pelajar akan conteng buku juga, sebab itulah kena fantastik. Tapi untuk kat sini bagi saya, cadangan saya, seeloknya lah tak payah bagi kotak jawapan ni, just bagi gambar ni, tapi bagi gambar yang banyak lah benda yang boleh cakap maksudnya. Contohlah lagi satu soalan ni, kotak jawapan ni kalau kita tengok dia bagi jawapan Hazal Muallimi. Okay, kat sini kita berada di bawah tajuk Al-Jumal, so dia nak fokus Jumal. Bagi saya kat sini latihan ni sesuai dekat Al-Jumal Al-Mutarabitah, sebabnya kat sini dia dah bagi Hazal Muallimi ni contoh ayat untuk mulakan Jumal Al-Mutarabitah. Jadi tak sesuai lah kat sini sebab dia tak belajar lagi Al-Jumal Mutarabitah tajuk selepas ni. Okay, komen saya yang tu je kat sini. Baiklah, seterusnya pula kita masuk kepada maharatul qiraah. Okay, latihan kat maharatul qiraah ni. Okay, komen saya kat sini semuanya bagus kot. Arahan soalan bersesuaian dengan maharatul qiraah. Okay, sama juga dekat sini. Boleh katakan kita kena fokus untuk diorang lah, untuk elak diorang conteng buku. Ya, nampak tak? Tempat kosong, nanti diorang akan conteng. Okay, itu je. Seterusnya maharatul kitabah. Okay, dekat maharatul kitabah ni, soalan pertama dia, tadi bagus. Saya sangat bagus. Okay, yang soalan yang kedua pula, soalan yang kedua seperti kita lihat, kita tengok rakib thumma tub. Okay, kat sini dia bagi hadza, dzalika, hadhihi, tilka. Okay, so kat sini dia bezakan muzakkar dengan muannas. So dia nak kena buat tarkib lah, satu tarkib. Contoh macam hadza, dia kena bezakan perkataan ni muzakkar, jadi dia kena cari perkataan yang muzakkar juga. So sebab itulah bagi saya kat sini, sebab itulah yang tadi kita kena highlight atau warnakan perkataan muannas dengan muzakkar untuk bezakan muannas dengan muzakkar. Untuk bagi dia nampak fokus kat situ, so sebab ada latihannya dekat sini. So insyaAllah mudah lah dia orang nak jawab soalan bila dia dah nampak mana satu muzakkar, mana satu muannas. Okay,
Okay, seterusnya soalan dal. Okay, soalan dal ni dekat sini bagi saya sama juga kat sini latihan ni dia tak sesuai untuk maharatul qiraah. Soalnya latihan ni lagi satu latihan ni dah boleh masuk dekat jumal mutarabitah macam yang tadi tu. Jadi untuk qiraah dia macam tak berapa sesuai bagi saya. Dia macam lebih kepada maharatul kitabah dekat sini. Okey, tu je komen saya yang tu. Seterusnya masuk tajuk baru, okay, iaitu tajuk baru still bawah satu tema ni, bawah satu chapter. Sebenarnya ni bahagian al-jumal mutarabitah. Okey, kat sini okey bagi saya dah bagus kat sini. Sebabnya kat sini dah bagus sebabnya dia bagi gambar dan juga dia bagi kotak warna. Tapi yang peliknya kat sini kotak warna pink untuk muzakkar dan juga muannas ni juga kotak warna pink. So bagi saya macam kalau bagusnya eloknya lah dia letak kotak warna pink ni untuk muannas, kotak biru tu untuk muzakkar. Untuk bezakan muannas dengan muzakkar. Okey. So, okey, itu je komen saya dekat notes ni. Okey, seterusnya sama jugalah dekat sini. Yang ni dia bagi warna lain pula, warna kuning. So bagi saya tak payahlah lebih daripada dua warna. Dua warna dah cukup. Sebab tak nak bagi pening. Kalau banyak warna pening pula. Okey. Seterusnya kita masuk dekat maharatul istima'. Okey, maharatul istima' yang untuk latihan ni okey, sama juga macam tadi bagus. Arahan soalan dia bagus. Okey, seterusnya kita masuk dekat maharatul kalam. Okey, kita tengok kat sini arahan soalan ni dan juga soalan dia. Okay, arahan soalan sebenarnya bagi saya, bagi pendapat saya, dia lebih sesuai dekat maharatul kitabah. Sebab kat sini maharatul kalam, okay, dia bagi kotak jawapan ni. Nanti budak-budak akan, nanti pelajar akan, sama, conteng, tulis dekat buku ni. Okay, bagi saya dia lebih kepada menulis lah. Satu. Tapi yang boleh jadikan dia maharatul kalam, itu di atas kreativiti guru tu juga. Kita dah buat buat latihan ni, tulis semua tu. Dan guru kena bagi arahan yang jelas untuk, contoh macam bagi budak-budak tu berlakon. Atau macam bagi dia suruh dia orang present lah, cakap kat depan ke seorang, dua orang macam tu. Tu maharatul kalam lah nampak kat situ. Okey, tu je. Kat situ, okey. Okey, yang bar ni. Okey, arahan soalan dia dah bagus. Takallam muallimikal muhtaram. Okey. Dah menunjuk soalan dia dah sesuai dengan maharatul kalam. Okey, cumanya dekat sini samalah juga. Korang tengok dia bagi kotak kosong. Kalian tengok. Okey, dia macam lebih kepada maharatul kitabah. Dan juga yang saya komen gambar dia ni tak berapa sesuai, maksudnya tak banyak tak banyak yang boleh untuk describe untuk satu gambar ni bagi saya lah. Okey, seterusnya maharatul qiraah. Okay, maaf. Dekat sini tadi kita boleh bagi tahu yang maharatul kalam ni, latihan ni boleh buat macam ni, tapi dia tak perlu bagi ni lah kotak jawapan kat sini. Sebab kalau dia bagi kotak jawapan ni, mungkin macam lebih kurang maharatul kitabah latihan. Okay, macam tu je. So tak payah bagi kotak jawapan lah, bagi gambar ni je. Cumanya bagi gambar yang lebih banyak boleh describe lah. Bagi gambar situasi atau apa-apa. Okay, seterusnya maharatul qiraah. Okay, maharatul qiraah kat sini, saya boleh komen. Okay, alif ni bagus lah. Betul tak maksud disuruh baca yang notes yang depan tadi tu. Okay. Yang bar tu pula. Okay. Yang bar ni saya sedikit confused pada mulanya sebabnya dia bagi sekurang ayat. Dia cakap ikra al-jumal thumma ajib. Okay. Dia cakap baca ayat ni lepas tu jawab. Okay, jadi kita confused kan. Sebab dia bagi jawapan ni dalam bentuk soalan. Faham tak? So, sebenarnya benda ni sebenarnya tak confused tapi bila faham elok guru tu kena terangkan betul-betul, jelaskan betul-betul kepada pelajar. Okay. Contoh macam dia bagi ayat first dia bagi hazarah. Okay, kat sini kita boleh cakap okay, mana satu soalan yang bersesuaian dengan jawapan. So, sama ada mahaza atau mahazini. Okay, kat situ. Okay, bagi saya untuk latihan ni, cadangan saya lebih elok kalau buat, okay, contoh, kita buat dua kolom. Satu kolom untuk al-jawab, al-ajwibah. Satu kolom untuk al-asilah. So, kita macam sesuaikan mana yang sesuai, sesuaikan jawapan. Macam tu. Itu bagi saya. Baiklah, seterusnya maharatul kitabah. Okay, dekat maharatul kitabah ni, seeloknya kita sebagai guru ni suruh pelajar salin balik latihan ni dan buat dalam buku latihan. Sekiranya bahagian maharatul kitabah ni tak payah photostat lah. Sebab kemahiran menulis kan, jadi kita suruh diorang tulis balik latihan ni dalam buku latihan, maaf. Buku latihan tulis balik tu, diorang jawab lah dalam buku latihan tu. Okay. Okay, yang saya nak komen kat sini, soalan bar. Dia kata, uktub an muallimikal muhtaram. Okay, kat sini, bagi saya, ini adalah soalan kebat bagi saya lah. Sebab, macam belakang, notes kat belakang yang dia bagi, hanya ada 3 ayat. Jumal mutarabitah dia hanya bagi 3 ayat. Tapi kat sini 4 ayat dia nak. Okay. Bagi saya, okay, maknanya satu lagi tu, ayat tu pelajar kena fikir. So, saya rasa tu lebih kepada kebat soalan ni. Soalan ni bagus je kat sini. Macam, sesuai untuk maharatul kitabah. Okay. Cuma itulah, gambar ni tak banyak benda untuk describe macam gambar tadi lah. Okay, Jim ni pula, okay, korang tengok kat sini dia bagi gambar otak ni. Ni maknanya soalan kebat. So, kat sini saya tak faham kat mana kebat dia.
Sebab bagi saya ni bukan soalan kebat. Okay, korang tengok dia kata Aida jadual tanzif al-fasl. Okay, kat sini dia bagi al-yawm mashhud saburah ramdil qamamah kanzul ardiyah. Okay, sekarang ni kalau al-yawm boleh letak yaum tak? Isna yaum. Apa-apa kat sini mashhud saburah saya tak pasti siapa yang dia ni. Maybe kena letak nama So saya macam tak nampak lah kat sini soalan kebat tu. Itu je lah saya boleh komen untuk bahagian ni. Baiklah, yang terakhirnya yang saya nak komen adalah kesalahan tata bahasa. Okay, seperti yang korang boleh lihat pada muka surat 117. Okay, korang tengok kat sini ada kesalahan nahu kat situ ya. Yusafiquna al-musyahiduna. Okay, kalau jumlah fi'liyah kan kena start dengan apa nama? Fa'il mufrad muzakkar atau mufrad muannas. So kat sini nak cakapnya ada jugalah kesalahan tata bahasa kat sini. So, kesimpulannya saya nak beritahu dalam buku teks ni tak adalah semua benda kita kena follow dia daripada A sampai Z macam tu. Jadi atas kreativiti cikgu tu juga, just buku teks ni hanya sebagai panduan kepada kita untuk kita guna. So, mana yang ada salah tu kita kena betulkan dan juga kita kena alert lah dengan kesalahan-kesalahan tu, kesalahan kecil macam ni. Okay, alert. Okay, lepas tu seterusnya yang saya cakap lah kalau mana latihan yang perlukan untuk guru tu fantastic, bagus eloknya fantastic lah. Yang mana yang elok untuk budak tu, pelajar tu salin dalam buku, latihan diorang, bagus untuk elok untuk diorang salin, so suruhlah diorang salin. Okay, itu je. Terima kasih.